Gerak, over. Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami. Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan. Hai, saya Salma. Ini kisah saya. Kawasan perkampungan yang kami diami merupakan kawasan rendah dan sentiasa dinaiki air. Setiap tahun, saya akan mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan banjir yang kerap berlaku. Sebelum tibanya musim tengkujuh, saya sudah membuat persediaan awal. Antaranya, saya akan menyediakan keperluan peribadi, keperluan bayi dan anak, bekalan ubat serta buku rekod kesihatan. Kemudian, menyiapkan barang-barang keperluan suami saya yang menghidapi penyakit kronik seperti buku rekod perubatan, bekalan ubat dan keperluan peribadinya. Saya juga menghubungi pejabat kesihatan untuk khidmat nasihat selanjutnya. Saya menasihati anak saya supaya tidak bermain dengan air banjir kerana ianya membahayakan. Jika hujan masih tidak berhenti, agensi penyelamat akan tiba dan membawa kami ke pusat pemindahan banjir. Setibanya di pusat pemindahan banjir, pihak berkuasa akan memberi arahan seterusnya. Kami sekeluarga perlu tinggal di situ sehingga banjir surut. Sepanjang berada di situ, kami minum air yang telah dimasak atau air minuman yang dibotolkan. Kami juga mengelakkan makan makanan yang mentah dan sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan keluarga. Sebelum mengagikan makanan, sukarelawan yang bertanggungjawab telah diberikan vaksin terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan pengendalian makanan. Walaupun berada di pusat pemindahan, saya masih boleh mendapatkan perkhidmatan perubatan untuk kandungan saya. Setelah banjir surut, kami pulang ke rumah dan bersiap sedia untuk mengemas rumah. Tanpa berlengah, saya dan suami terus menyarung but getah, sarung tangan dan pelindung mata lalu memulakan aktiviti pembersihan. Peralatan rumah seperti pinggan mangkuk dan lain-lain haruslah dibersihkan dengan betul supaya tidak berlaku keracunan makanan. Kami juga menghapuskan punca pembiakan kipas, lalat, tikus dan nyamuk. Semua sampah dan bangkai binatang telah kami lupuskan dengan cara yang betul. Walaupun ditimpa musibah banjir, saya dapat menjaga kesihatan diri sendiri, kandungan, anak kecil dan juga suami saya. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999 bunyikan dengan berhemah. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRN 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.